Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 25 Ramadan. Apa khabar semua? Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit info secara santai berkenaan dengan satu tajuk, iaitu kenali anak kita. Secara umumnya dalam konteks penagihan dadah, kita semua maklum bahawa pencegahan dadah itu bermula daripada rumah. Jadi, tugas yang paling utama dalam menentukan masa depan anak-anak kita adalah kita sebagai ibu bapa, macam saya dan juga anda semua. Satu pertanyaan yang jelas, kenapa kita perlu kenal dengan anak-anak kita? Untuk apa kita kenal dengan mereka? Atau yang paling penting, kita tanya macam mana kita nak kenal dengan anak-anak kita. InsyaAllah kita akan cuba untuk kupas satu persatu tentang peri pentingnya kita kenal dengan anak kita dalam memastikan mereka tidak terlibat dengan apa jua perkara-perkara yang negatif, dan kita cuba untuk persiapkan diri mereka dengan perisai-perisai yang kuat untuk menjadi benteng dalam mereka mendepani cabaran-cabaran kehidupan pada masa akan datang, insyaAllah. Baiklah, ibu bapa ni adalah orang pertama anak-anak kita kenali. Macam mana cara ataupun bentuk komunikasi kita dalam keluarga? Jadi lazimnya orang yang paling banyak berkomunikasi di rumah adalah ibu, dan ibu jugalah menjadi manusia yang terapat dengan anak-anak di rumah. Di samping itu, ibu juga menjadi perantara kepada anak dan juga bapanya. Maka sebab itulah ada lagu diciptakan, Ibu, Ibu, engkaulah ratu hatiku. Jadi dengan lagu tu maka akan kecil hatilah bapa-bapa dalam dunia ni. Okey, kita bermula dengan perkara yang paling asas. Yang pertama sekali berkenaan dengan nama anak-anak kita. Kita disarankan, agama kita menyarankan kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita, nama yang menyejukkan, dan kita panggillah mereka dengan panggilan yang syarat dengan kasih sayang. Kita panggil dengan hormat sebagaimana kita mahu mereka menghormati kita. Panggil dengan nama panggilan yang mereka sukai. Dan dengan cara ini kita secara tak langsung kita buat mereka rasa disayangi, mereka juga rasa dipunyai. Seterusnya, apa yang kita perlu buat sebagai ibu bapa? Kita kena ambil tahu berkenaan dengan hari-hari istimewa dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, kita menjadi orang yang pertama menyanyikan Happy birthday to you, Happy birthday to you, tepat jam 12.01 malam pada malam hari ulang tahun anak-anak kita. Yang mereka dapat itu wish daripada kita dulu, bukan daripada kawan-kawan dia. Jadi, para ibu bapa semua, macam mana kita nak nyanyi lagu Happy Birthday to You? Kalaulah tarikh lahir anak pun kita tak tahu. So, lepas ni, bapa-bapa kita pakai ubah, jangan letakkan tugas nyanyian Happy Birthday to You tu kepada bahu ibu. Saya tidaklah beranggapan bahawa semua bapa-bapa dalam dunia ni tak tahu hari lahir anak masing-masing. Tetapi selalunya lah ataupun lazimnya para ibu yang agak alert when it comes to numbers, figures and what not. Okay? So lepas ni kita tahu bila birthday anak-anak kita. Catat dalam diary ataupun buat reminder. Jadi bila kita sudah kenal dengan anak-anak kita, kita lebih mudah untuk kita kesan sebarang perubahan sikap, perubahan tingkah laku anak-anak kita.
Dan dengan cara ini juga mudah kita sebagai parents untuk kita interfere dalam semua masalah mereka hadapi. Okey, seterusnya, apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa? Kita kenal mereka melalui perut mereka. Maknanya kita ambil tahu apakah kegemaran, favorite food, favorite drinks, apa je makanan kegemaran mereka. Jadi, bila kita dah tahu, ibu akan cuba untuk jadi mahir ataupun bapa akan cuba untuk jadi mahir dalam menyediakan makanan kegemaran anak-anak. Mungkinlah first time buat tak jadi, second time buat kurang masin, kurang gula dan sebagainya. Jadi bila kita selalu mencuba untuk menyediakan makanan ini, biar anak itu rasa ini adalah makanan terbaik dia. Okey? Kita sajikan juga makanan ini pada hari-hari istimewa ataupun pada hari yang mempunyai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Contohnya, pada acara sambutan hari lahir mereka tadi, kita boleh sediakan apa yang anak itu suka, apa yang anak itu gemari. Dan juga kita juga boleh sediakan contohnya pada hari pertama peperiksaan mereka, memberikan mereka rasa lebih bersemangat untuk menjawab peperiksaan. Ataupun kita sediakan makanan tersebut pada hari anak itu lulus dalam temuduganya, atau apa-apa juga pada hari-hari ataupun peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Dengan cara ini, anak ini merasakan ibu sangat mengambil berat, ayah sangat mengambil capna dan sangat merasa dihargai oleh ibu bapanya. Jadi kita kena ingat anak-anak yang mesra ataupun rapat dengan ibu bapa ini akan cenderung untuk berkongsi apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan mereka berbanding dengan anak-anak yang tidak ataupun yang jarang disantuni oleh ibu bapa. Kalau kita tengok ataupun kalau kita tahu apakah impak kepada otak anak-anak yang tidak mendapat cukup kasih sayang, yang tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa, sangat-sangat dahsyat ya. Okey. Jadi saya nasihatkan diri saya dan juga ibu bapa di luar sana, kita stop this favoritism, kita stop this discrimination over anak-anak kita, dan jangan sekali-kali kita tunjukkan kita favor pada anak ini ataupun kita pilih kasih terhadap anak-anak kita. Jadi saya percaya kita kadang-kadang kita terlepas pandang dengan kelakuan kita terhadap anak-anak kita. Antara kesilapan yang kita sering lakukan adalah kita membeza-bezakan salah satu anak kita dengan anak yang lain ataupun anak kita dengan anak orang lain.